Yatahannath, kalau dari segi kaedah ilmu sarafnya, mana bina izalah orang panggil, atau bina khuruj. Bina khuruj, jadi makna dia khuruj anis syai'. Bina izalah makna dia membuangkan, mengenepikan apa yang terdapat di dalam asal fi'il. Yani makna asal fi'il itu. Sini yatahannath, makna asal dia apa dia? Hinth. Yani dosa, kesalahan, keburukan, kejahatan dan sebagainya. Mana dia menjauhkan diri. Itu makna izalah. Mana menjauhkan diri daripada suasana yang jahat, yang tidak baik. Itu makna. Satu makna yatahannath. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat disebut di sini yatahannath, di sini yatahannaf. Yatahannaf. Kalau yatahannaf makna dia cuba mengikut cara din Hanif, yakni Nabi Ibrahim, agama yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Di situ dia cuba mengikut cara Nabi Ibrahim setakat yang diketahuinya. Seperti ada ramai lagi orang-orang lain yang tahu bagaimana cara Ibrahim itu bertafakur, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuba ikut itu. Itu makna yatahannaf. Ada juga dengan makna yatahannaf, makna dia berfikirlah, dia merenung. Dia merenung keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yatahannaf. Sebab tu kalau kita terima, kita sudah tahu bahawa at-ta'abbud wa huwa at-ta'abbud al-layali dhawatil adad ini adalah mudraj, maka kita tidak semesti terikat. Tak semesti terikat. Itu kaedahnya. Tapi kalau kita nak pakai hak tu pun boleh juga, tidak salah. Nak pakai hak tu pun boleh. Tak mestilah, tak mesti. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memilih Gua Hira tu sebagai tempat dia untuk bertahanuf, untuk menyendiri, duduk seorang situ? Satu, ini beberapa pendapat yang diberikan oleh ulama. Satu, datuk dia dulu pun pernah bertahanuf di situ, Abdul Muttalib. Satu. Yang kedua, seseorang yang nak dapat ketinggian ataupun kelebihan, dia kena macam itulah keadaannya. Dia kena, dalam Islam ni, dia kena menyucikan diri dia, menjauhkan diri daripada benda yang tidak baik, baru dia akan dapat benda baik. Terutama dengan duduk seorang, fikir keadaan diri, fikir keadaan alam, fikir apa-apa yang perlu dipikirlah, baru dia akan dapat sesuatu. Jadi mikir yang seperti itu, kalau kita pakai dengan makna mikir, kalau kita pakai dengan makna lari daripada suasana yang tidak baik itu pun satu ibadat juga. Apalagi kalau kita pakai dengan makna seperti yang diberikan oleh Zuhri ini, beribadat. Ibadatlah, mana itu ada kelebihan pula. Yang kedua. Yang ketiga, sebab daripada situ dia nampak Kaabah tu. Nampak Kaabah. Dan tengok, nampak Kaabah itu pun satu macam ibadat juga. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, sebab Nabi SAW tak pergi jauh. Ini hikmat dia. Kalau pergi jauh, boleh jadi orang akan timbul tanda tanya, boleh jadi orang akan meragui Nabi SAW. Dia pergi ke mana? Rupa-rupanya dia pergi belajar. Dia pergi belajar. Belajar dengan siapa dia tak tahu. Takut dia pergi ke Syria ke pada masa tu sebagai pusat ilmu. Tak, orang boleh ragulah. Tetapi apabila dia ni pergi dalam keadaan, orang tahu, masyarakat dia tahu dia pergi. Dan dia pergi situ, tak ada orang situ. Tiba-tiba dia dapat wahyu, dia dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni yang pelik. Itu pelik. Itu ganjil. Dan dia tak boleh nak nafi. Buat-buat dia tak boleh nafi. Mana selama ni dia tidak belajar, dia tidak ada guru, tak ada gapo. Tiba-tiba macam mana boleh lagu ni? Itu lebih menguatkan lagi hujah kepada mereka. Jadi sehingga mereka tak sepatutnya menolak lah. Itu beberapa sebab lah kenapa Nabi SAW pergi ke Gua Hira tu. Jadi al-layali dhawatil adad, makna beberapa malam. Dhawatil adad, ini adalah perkataan yang digunakan untuk dua makna. Satu, untuk menunjukkan sedikit, beberapa malam sahaja. Yang kedua dengan makna
banyak malam, dengan makna kasrah, yang ni banyak. Dia pergi banyak malam lah, menunjukkan banyak. Mana nak dapat, kalau kita ambil kira hak dapat tu, hak dia nak dapat sesuatu yang lebih ni, mana kena makan masa lama. Dia memberi makna gitu. Ini yang kita sebut ni pendapat-pendapat ulama tentang makna dia. Dulu satu, mana nak dapat sesuatu yang lebih tu kena makan masa lah, kena lama juga, tak boleh sementara. Kena duduk seorang, kena mikir, kena menyendiri, kena bersusah, lama. Itu setara orang yang memang dipilih dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita lebih-lebih lagi lah, mana kita kena faham situ, itu yang pertama. Yang kedua, zawatil adad, al-layali zawatil adad, dengan makna hanya beberapa malam atau beberapa malam sahaja. Yang ni tak lama, nisbah kepada apa yang diperolehi Nabi SAW. Seperti dalam Quran dia sebut tentang puasa bulan Ramadan. Dia sebut ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang boleh dibilang. Mana sebentar saja kalau nak banding dengan sepanjang tahun tu. Walaupun sebulan tu lama juga, tetapi nak nisbah dengan hak banyak lagi tu, jadi sikit lah tu. Di sini pun memberi makna sedikit. Sedikit. Walaupun kata sebulan 40 hari pun kita kata, ataupun lebih lama lagi, nisbah kepada apa yang diperolehi Nabi SAW berupa wahyu itu sementara. Yang kelayakan untuk menerima wahyu itu sementara sangat. Begitulah kita tengok maknanya, hasil dia, kesimpulan dia. Mana sesuatu yang seseorang dapat tu, kalau kita tengok, walaupun dia kata lama, sepanjang hayat dia, dia mikir untuk buat satu kerja yang besar sepanjang hayat dia lah. Siapa tak buat kerja lain, kita kata, kalau ahli-ahli fikir. Tetapi nisbah kepada hasil dia, kesan yang dia buat tu, faedah yang dia buat tu berpanjangan. Lepas dia mati, selama mana? Maknanya sikit tu, walaupun dia berasa lama, berasa panjang dah, tetapi nisbah kepada hasil dia sikit, sebentar je tu. Kalau nak kira perkara yang seperti itu, cuba kita tengoklah orang lain seramai-ramai, tak ada terfikir, tak ada nampak benda lagu tu mana? Mana bukan senang. Kurnia Allah SWT juga kepada seseorang tu, kalau dia dapat buat sesuatu yang besar, walaupun dia berasa lama, sepanjang hayat dia, pada hakikatnya pendek. Yang ini nisbah kepada kehidupan manusia yang panjang itu. Begitulah. Walau bagaimanapun Nabi SAW tidak kata lupa kepada isteri dia. Bila teringat kepada anak bini, dia balik. Itu maknanya sebagai tanggungjawab lah. Pada masa tu lagi Nabi SAW ni sudah nampak dah cara Islam dia tu, tidak kata putus hubungan tu dengan anak isteri, tidak lagu tu. Bahkan sentiasa dia ni beringat, sentiasa mengambil berat. Apalagi kalau dalam pengajaran Nabi SAW, hak kemudian kita tengok, jauh lagi lah, terang lagi lah waktu tu, bagaimana ditekankan supaya mempunyai hubungan dengan yang baik dengan ahli keluarga tu, jelas lah. Sini pun mana nampak gitu dah. Tidak seperti dalam agama-agama lain ataupun cara-cara lain. Dia kalau nak mendekatkan diri kepada Allah ni, sampai tinggal langsung, kalau boleh lebih moleknya tak menikah, tak beranak pinak. Itulah hak lebihnya. Sebab tu kita tengok ahli-ahli agama, kalau agama lain kan, dia gitulah. Mana siapa tak kahwin, siapa tidak beranak pinak, hak itulah yang terlebih baik. Kira-kira je mana orang yang kahwin, orang yang apa ni, maknanya orang yang banyaklah sampah syarat dunia, mana dia tidak layak untuk dekat dengan Allah SWT, tidak layak. Kira-kiranya gitulah pada pahaman dia. Tetapi Islam tidak mengajarkan begitu. Lepas tu gitulah. Sehingga datang kepada Nabi SAW al-haq. Disebut di sini al-haq, kebenaran. Yang dimaksudkan dengan kebenaran itu ialah wahyu. Di sini juga menunjukkan wahyu dalam bentuk Quran itu. Apa yang kita panggil Quran itu, permulaannya bagaimana, sesuai dengan tajuk. Wahyu dalam bentuk Quran, permulaannya bagaimana? Dalam hadis ni juga permulaan wahyu betul. Sebab mimpi-mimpi Nabi